Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk peranan etika dan peradaban mendukung tanggungjawab sosial. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Herman, Daniel, Aiman, Zahra, An-Nur dan Maisarah. Objektif pembelajaran yang kita dapat peroleh dari tajuk ini ialah mengetahui dan menghayati kepentingan etika dalam menjalani kehidupan seharian sama ada sebagai pelajar atau pekerja. Seterusnya, memahami dan menghayati kepentingan mereka untuk berperanan aktif dalam menjalankan tanggungjawab sosial bagi mendukung usaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan selamat. Seterusnya, mampu memahami, menghayati dan mempraktikkan nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi teras kewujudan sebuah masyarakat yang harmonis. Akhir sekali, menyedari tentang kepentingan usaha mengekang amalan yang tidak beretika seperti rasuah, salah guna kuasa dan sentiasa menjaga alam sekitar dari pencemaran sebagai faktor penting bagi mewujudkan negara yang sejahtera, selamat dan bahagia. Apa itu tanggungjawab sosial? Tanggungjawab sosial adalah bertanggungjawab secara sosial bermakna mengakui bahawa pilihan atau pembuatan keputusan dan tingkah laku seseorang memberi kesan kepada alam persekitaran di mana ia tinggal. Seterusnya, keputusan yang diambil sebagai individu, pekerja, majikan, rakyat, profesional bahkan ahli politik memberi impak kepada persekitaran di sekeliling mereka sama ada persekitaran sosial atau persekitaran fizikal. Akhir sekali, tanggungjawab sosial adalah kerangka etika dan ketamadunan yang meletakkan kesemua pihak, baik organisasi atau individu, mempunyai kewajipan untuk bertindak bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sejarah kemunculan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial bermula daripada revolusi industri di barat. Ketamakan para kapitalis mengejar keuntungan menyebabkan timbulnya penindasan ke atas golongan pekerja. Pada abad ke-20, syarikat Bear mula memberikan tumpuan kepada isu kecekapan dan keperluan pekerja. Pada tahun 1950-an, beberapa organisasi telah menjalankan kerja amal dan semangat, tetapi idea tanggungjawab sosial belum benar-benar terbentuk. Pada hari ini, tanggungjawab sosial tidak lagi terhad kepada isu-isu ekonomi dan perniagaan, sebaliknya meresapi pelbagai bidang seperti pembangunan sumber manusia, kenegaraan dan teknologi serta alam sekitar. Tanggungjawab sosial dapat dibahagikan kepada 4 iaitu tanggungjawab sosial dan rakyat iaitu ahli masyarakat, yang kedua tanggungjawab sosial dan profesional iaitu pekerja, yang ketiga tanggungjawab sosial dan organisasi atau korporat iaitu perniagaan dan ekonomi, yang keempat tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Yang pertama adalah tanggungjawab sosial sebagai rakyat iaitu ahli masyarakat. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat ahli masyarakat terbahagi kepada dua iaitu tanggungjawab terhadap diri sendiri dan tanggungjawab kepada orang lain. Tanggungjawab kepada diri sendiri iaitu eja moral iaitu ihsan. Setiap manusia di muka bumi ini ialah khalifah yang perlu berbuat baik kepada diri sendiri. Sebagai contoh, setiap hamba perlulah mentaati perintah Allah, memenuhi amanah dan menjaga kebenaran. Kesannya, hamba tersebut dapat mengendalikan diri untuk mematuhi undang-undang negara, etika kerja dan berakhlak mulia. Seterusnya, tanggungjawab kepada diri sendiri iaitu muhasabah. Setiap manusia perlulah muhasabah tentang segala tindakan yang dilakukan yang akan membawa kesan kepada diri mereka, masyarakat serta alam. Muhasabah terbagi kepada dua iaitu muhasabah dan muqarabah. Muhasabah bermaksud perhitungan diri dan muqarabah bermaksud pemeriksaan diri. Seterusnya, tanggungjawab sosial terhadap manusia lain. Yang pertama, setiap manusia perlulah melakukan kebaikan kepada orang lain, iaitu melalui perbuatan dan aktiviti hidup manusia, berinteraksi dengan orang lain dan bekerjasama dalam satu bandar, iaitu dikenali sebagai Madinah. Yang kedua adalah setiap manusia perlulah memiliki tabi'i bersifat sosial, iaitu setiap manusia dibekalkan dengan kualiti persahabatan, uns dan peradaban Islam menggesa umat manusia untuk bersosial dari pelbagai latar belakang, sejarah, bangsa dan budaya. Yang ketiga adalah setiap manusia perlulah memiliki sifat amar makruf nahi munkar yang bermaksud menjunjung kebenaran dan mencegah kemungkaran terhadap manusia lain. Contohnya, perbuatan peniupan whistle. Peniupan whistle ialah pendedahan salah laku dan perbuatan tidak beretika yang berlaku dalam sesebuah organisasi atau kelompok masyarakat. Peniupan whistle juga dikenali sebagai pemberi maklumat. Akhir sekali, setiap manusia perlulah memiliki sifat suka menderma atau pemilikan nilai kedermawan. Dalam hal ini, derma ini boleh berikan kepada yang layak termasuk usaha penegakan hak asasi manusia, bantuan bencana kebangsaan, air bersih dan program pendidikan di negara-negara kurang membangun. Sebagai contoh, sahabat Nabi yang bernama Abdul Rahman bin Auf yang terkenal dengan sifat dermawan dan pemurah hingga pernah menjual tanahnya berharga 40,000 dinar dan membahagikan hartanya itu kepada para fakir miskin.
Tanggungjawab sosial terhadap profesional atau pekerja. Tanggungjawab sosial pekerja atau profesional juga merujuk kepada tanggungjawabnya kepada organisasi ia bekerja. Etika kerja dalam peradaban Islam menekankan kerjasama dalam organisasi pemufakatan atau syura yang dipandang sebagai cara mengatasi masalah dan pengukuhan organisasi. Hubungan sosial di tempat kerja digalakkan untuk memenuhi keperluan seseorang dan membentuk keseimbangan dalam kehidupan individu dan sosial. Nilai-nilai etika kerja Islam yang penting yang pertama ialah kasih sayang, yang kedua muafakat, yang ketiga kebajikan, yang keempat kesungguhan, yang kelima ketekunan, yang keenam ketelitian atau itqan, dan yang ketujuh kekeluargaan. Etika kerja Islam dibina berdasarkan 4 konsep utama iaitu usaha, persaingan, ketulusan dan moral perilaku bertanggungjawab. Islam menyeru penganutnya supaya sentiasa bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan kerana Allah sentiasa melihat setiap pekerjaan yang dilakukan sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah yang bermaksud, dan katalah wahai Muhammad, beramalah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul-Nya sang yang beriman akan melihat apa yang dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Kemudian ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Nilai kasih sayang jika diamalkan akan menimbulkan keseronokan bekerja kerana wujudnya suasana kekeluargaan, kasih sayang kerana adanya rakan-rakan yang sering memberi bimbingan, nasihat dan teguran sama ada berkaitan kerja atau kehidupan peribadi. Sebuah organisasi yang baik berdasarkan etika kerja Islam ialah organisasi yang menyuburkan nilai-nilai kerjasama, kesabaran dan hubungan sesama pekerja seperti sebuah keluarga, menggalakkan kerjasama berkumpulan dan saling mendukung dalam organisasi yang dipandu dalam kerangka mendapat keredaan Allah dengan menyuburkan rasa ketakwaan di kalangan ahli organisasi. Pekerja dan profesional juga mempunyai tanggungjawab sosial iaitu dengan profesion, pelanggan dan pihak ketiga atau masyarakat umum. Tanggungjawab sosial yang paling utama ialah memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit, jantina, fahaman politik dan status sosioekonomi menurut Janik Johari 2001. Profesional mempunyai tanggungjawab sosial kepada pelanggan mereka atau pemegang taruh. Di antara prinsip penting yang perlu fahami dan dipegang ialah prinsip tanggungjawab fidusiari. Seorang pekerja dengan majikan atau pemegang saham. Seseorang yang menjadi pekerja sebenarnya menjadi fidusiari kepada entiti yang lain. Entiti tersebut boleh terdiri daripada seorang individu yang lain, syarikat, persatuan, kelab, kerajaan, negara atau apa jua entiti yang lain. Fidusiari. Hubungan fidusiari boleh berlaku dalam keadaan seseorang menerima amanah untuk melakukan sesuatu perkara bagi pihak yang lain. Sehubungan itu, setiap pekerja atau profesional perlu bertanggungjawab bersikap amanah untuk memenuhi fungsi tentang apa yang dikehendaki oleh kebanyakan orang lain. Terdapat 6 sifat amanah yang perlu dipegang iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun atau teliti, setia dan menyimpan rahsia menurut Janik Johari 2001. Antara contoh perhubungan fidusiari ialah yang pertama, pengarah syarikat dengan syarikat tersebut. Yang kedua, Perdana Menteri dengan kerajaan dan negara. Yang ketiga, pengerusi dengan kelabnya. Yang keempat, ketua jabatan dengan jabatannya. Dan yang kelima, presiden dengan parti politiknya. Tanggungjawab sosial. Selain prinsip menjaga tanggungjawab kepada pelanggan atau pemegang taruh, seorang pekerja atau profesional memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum yang juga dipanggil sebagai pihak ketiga. Konflik tanggungjawab boleh berlaku kerana secara asasnya tanggungjawab utama profesional ialah kepada pelanggannya. Sebaliknya, tanggungjawab kepada masyarakat lebih berbentuk secara tidak langsung. Tanggungjawab sosial, prinsip tidak mencederakan orang lain dalam bidang perubatan. Dalam profesional perubatan, misalnya tanggungjawab doktor ialah melindungi orang lain daripada pesakit yang menghidap penyakit berjangkit yang sangat berbahaya dan mudah berjangkit kepada orang lain. Profesion kedoktoran atau perubatan mempunyai etika profesional yang telah ditetapkan dan sentiasa dipantau oleh Majlis Perubatan Malaysia MMC dan segala kesalahan etika dirujuk kepada majlis ini. Prinsip tidak mencederakan orang lain dalam bidang kejuruteraan. Prinsip tidak mencederakan orang lain penting kerana semua hasil kepakaran profesional dalam mendirikan bangunan, jambatan, rumah dan binaan yang lain walaupun disediakan untuk pelanggan yang membayar mereka, pengguna atau masyarakat juga yang menjadi penghuni bangunan tersebut akhirnya. Dalam keadaan inilah kod etika kejuruteraan terdiri daripada prinsip-prinsip tanggungjawab yang mengutamakan kebaikan awam.
Kod etika bagi seorang jurutera telah digariskan oleh Board of Engineer Malaysia (BEM) dan ini menjadi penanda arah bagi seorang jurutera dalam segala tindak tanduknya. Menurut Nuraini Sulaiman 2017, Akta Pendaftaran Jurutera 1967/2015 memperuntukkan bahawa perkhidmatan kejuruteraan profesional bermaksud perkhidmatan kejuruteraan dan nasihat dalam perhubungan dengan mana-mana kajian kebolehsanaan, merancang, membuat tinjauan, mereka bentuk, pembinaan, pentauliahan, operasi, penyelenggaraan dan pengurusan kerja-kerja kejuruteraan atau projek-projek dan termasuk perkhidmatan kejuruteraan yang lain yang dibenarkan oleh lembaga. Prinsip-prinsip dalam kod etika kejuruteraan. Yang pertama, seorang jurutera berdaftar perlulah mengutamakan keselamatan, kesihatan dan kebajikan masyarakat sekeliling. Dalam arti kata lain, seorang jurutera haruslah mengelakkan pembaziran sumber tabi, kerosakan alam sekitar dan kerosakan atau kebinasaan yang membazirkan kemahiran manusia atau industri. Yang kedua, seorang jurutera berdaftar hanya boleh mengambil tugas mengikut kepakaran dan kelulusan bidangnya sahaja. Mereka hendaklah menerima tanggungjawab peribadi semua kerja yang dilakukan olehnya atau kerja yang di bawah penyelenggaranya atau arahannya. Yang ketiga, seorang jurutera berdaftar boleh memberi pendapat mengenai sesuatu isu teknikal yang diketahuinya dalam bentuk objektif dan menjaga adabnya sebagai seorang profesional. Yang keempat, seorang jurutera berdaftar mestilah berkhidmat sebagai ejen yang boleh dipercayai dan setia kepada majikan serta klien. Seorang jurutera tidak boleh meminta atau menerima kewangan atau lain-lain yang berharga pertimbangan. Yang kelima, seorang jurutera berdaftar perlulah menjaga etika, moral dan mematuhi segala peraturan demi menjaga nama baik profesional ini. Mereka tidak boleh menawarkan, memberi, menerima atau meminta sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa sumbangan. Bidang kejuruteraan pengkomputeran. Dalam bidang kejuruteraan pengkomputeran, juga isu etika sangat berkait rapat dengan tanggungjawab sosial kepada masyarakat. Isu etika seperti penggunaman, pencerobohan yang melibatkan web, penyebaran virus, isu hak cipta dan perisian cetak rompak menjadi masalah dunia hari ini. Sebagai itu, seluruh dunia pernah digempakan dengan serangan virus WannaCry, ransomware dan pelbagai virus lain silih berganti. Virus-virus ini mengganggu data-data yang penting seperti data pesakit di hospital, gangguan sistem pengangkutan awam dan pencerobohan sistem kerajaan dan agensi penguasaan seperti fail-fail di pejabat polis. Sehubungan itu, para pengguna komputer khususnya profesional yang terlibat dengan dunia perkomputeran disarankan sentiasa memegang prinsip yang ditetapkan oleh Institut Etika Komputer yang boleh membahayakan klien, tidak mengganggu kerja komputer orang lain, tidak menceroboh masuk fail komputer lain, tidak menggunakan komputer untuk mencuri seperti skamer, tidak menggunakan komputer untuk menipu, tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah, tidak menggunakan sumber komputer orang lain tanpa kebenaran, tidak mengambil atau meniru hasil intelektual orang lain untuk kegunaan diri sendiri, memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dirangka, dan menggunakan komputer dengan perasaan bertimbang rasa dan hormat kepada orang lain. Tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat. Tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat juga dikenali sebagai Corporate Social Responsibility atau CSR. Tanggungjawab sosial korporat bermaksud kewajipan pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil langkah tindakan yang akan membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Secara umumnya, bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial yang meliputi hak-hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya. Tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat perlu menitik beratkan permasalahan tempat kerja, pekerja, pasaran, alam sekitar dan komuniti seperti dengan mengembalikan keuntungan syarikat dalam bentuk dana, bantuan dan hadiah. Tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat meliputi prinsip 3P: People, Planet dan Profit. 7 subjek utama tanggungjawab sosial organisasi korporat. Yang pertama, tadbir urus organisasi. Yang kedua, hak asasi manusia. Yang ketiga, amalan buruh. Yang keempat, alam sekitar. Yang kelima, amalan operasi yang adil. Yang keenam, isu-isu pengguna. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penglibatan dan pembangunan masyarakat. 7 prinsip utama tingkah laku tanggungjawab sosial yang perlu diamalkan iaitu: yang pertama, accountability. Yang kedua, ketulusan. Yang ketiga, tingkah laku beretika. Yang keempat, hormati kepentingan pihak berkepentingan. Yang kelima, menghormati kedaulatan undang-undang. Yang keenam, hormati norma-norma tingkah laku antarabangsa. Dan yang terakhir, hormati hak asasi manusia. Yang terakhir, 6 prinsip tanggungjawab sosial para peniaga yang digariskan oleh Islam.
Yang pertama, niat yang betul. Yang kedua, tidak memudaratkan. Yang ketiga, adil. Yang keempat, ihsan. Yang kelima, amanah. Yang keenam, amal makruf nahi munkar. Akhir sekali ialah tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, alam membawa makna dunia, bumi serta segala yang ada di langit dan di bumi. Sekitar pula bermaksud sekeliling. Oleh yang demikian, boleh difahamkan bahawa alam sekitar itu merupakan dunia sekeliling. Alam sekitar atau environment merupakan satu unsur alam tabi'i ciptaan Allah. Menerusi alam sekitar, manusia dapat mempelajari, mengkaji serta memahami disiplin-disiplin ilmu yang sangat berguna dan bermanfaat buat umat sejagat seperti zoologi, botani, mikrobiologi, fizik, kimia, geologi, hidrolik dan sebagainya. Bertitik tolak daripada itulah, manusia tidak terlepas daripada memikul tanggungjawab untuk memelihara dan memelihara ekosistem yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya manusia gagal dalam mengekalkan keseimbangan ekosistem semula jadi, sudah tentu akan berlakunya kemerosotan dalam tahap kesihatan masyarakat atau penduduk. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapat banyaknya pencemaran alam sekitar yang telah berlaku. Di Malaysia khususnya, kita telah mengalami pencemaran sungai dan jerebu. Masih segar dalam ingatan tentang tragedi Sungai Kim Kim yang terjadi lebih 3 tahun dahulu. Sungai ini yang letaknya di Pasir Gudang Johor telah teruk tercemar akibat aktiviti pembuangan sisa-sisa kimia dari kilang-kilang di kawasan tersebut. Isu pencemaran ini telah menyebabkan seramai 103 orang pelajar dan penduduk jatuh sakit dan terpaksa dimasukkan ke hospital akibat terhidu gas beracun. Tidak cukup dengan itu, gelombang kedua tindak balas gas beracun ini menyerang lagi sehingga jumlah mangsa mencecah 1,000 orang yang mana 8 daripadanya telah dimasukkan ke dalam unit rawatan rapi. Mangsa-mangsa menderita sakit kepala, loya, pengsan dan kesukaran bernafas. Di samping isu pencemaran sungai, Malaysia juga tidak terkecuali dalam menghadapi isu jerebu yang saban tahun melanda negara. Meskipun ia berpunca dari negara jiran, aktiviti pembakaran tempatan yang dijalankan telah merosotkan lagi kualiti udara, lebih-lebih lagi semasa musim kemarau. World Health Organization pada tahun 2019 telah mencatatkan seramai 4.2 juta kematian setiap tahun berlaku di seluruh dunia natijah daripada pencemaran udara ambien 2, 3.8 juta kematian setiap tahun akibat pendedahan isi rumah terhadap asap dari dapur dan bahan bakar kotor, serta 91% penduduk dunia tinggal di tempat di mana kualiti udara melebihi had garis panduan WHO. Berdasarkan isu-isu yang telah dikupas tadi, kita mestilah sederap langkah dalam menangani mereka untuk masa harapan yang lebih cerah, terutama buat golongan muda. Antara dasar dan inisiatif yang telah pihak kerajaan wujudkan ialah Dasar Alam Sekitar Negara 2002, Dasar Teknologi Hijau Negara 2009 dan lain-lain lagi. Negara ini juga telah mewajibkan penilaian impak alam sekitar iaitu EIA untuk dilakukan bagi setiap pembangunan supaya mengutamakan kepentingan menjaga alam sekitar. Meskipun yang demikian, dipercayai bahawa masa ketara isu alam sekitar di negara ini adalah disebabkan kurangnya penguatkuasaan oleh pihak kerajaan dalam menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar. Seiring dengan itu, memetik kata-kata Rashika Ahmad Khalid pada 2019, selagi sungai tidak dianggap sebagai sebuah jasad yang hidup dan memberi kehidupan kepada manusia, selagi itu manusia akan terus mencemarinya. Boleh kita fahami menerusi ayat tersebut bahawa masyarakat mestilah mempunyai kesedaran yang menyeluruh tentang pencemaran sungai dan kepentingannya terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Tanggungjawab sosial ini juga boleh digendong oleh organisasi bukan kerajaan. Di negara kita, terdapat banyak organisasi bukan kerajaan seperti Sahabat Alam Malaysia SAM, Persatuan Aktivis Alam Sekitar Kuasa, Persatuan Perlindungan Alam Sekitar, Persatuan Pencinta Alam MNS, Tabung Alam Sedunia WWF dan juga Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP. Organisasi-organisasi ini ditugaskan menjadi barisan semak dan imbang serta menyumbang tenaga dalam melaksanakan kempen-kempen kesedaran. Tidak dinafikan juga peranan media massa amatlah penting dalam memastikan kesejahteraan alam sekitar terjamin. Misalnya semasa tragedi Sungai Kim Kim pada tahun 2019, media massa tidak kira media cetak atau elektronik, mereka sama-sama membuat liputan meluas tentang pencemaran serta implikasi besar yang bakal berlaku jika isu ini tidak diatasi. Selain itu, pembangunan teknologi atas talian seperti laman media sosial, laman web dan portal interaktif telah menjadi medium untuk menyebarkan maklumat kepada masyarakat umum. Tuntasnya dari sudut peradaban Islam, manusia sebagai khalifah di muka bumi ini terikat dengan amanah untuk memakmurkan bumi dan tunduk dengan peraturan Allah demi mengelakkan ketidakseimbangan dalam sekitar. 7 nilai penting yang perlu menjadi pegangan ialah tawazun, nasim, jamal, qanaah, mahabbah, ihsan dan ta'awun. Sekarang kita pergi ke penghayatan nilai.
Bagi yang pertama, seseorang yang memiliki kesedaran tinggi tentang tanggungjawab sosial tidak lain ialah seorang yang memiliki tahap penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keadilan sosial yang sentiasa menjadi teras atau fokus utama dalam kehidupannya. Yang kedua, sifat mulia yang sentiasa mementingkan nilai keadilan terjemah dalam penzahiran sifat suka membantu orang lain dari kesusahan yang menjadikan nilai kesukarelawan menjelma secara semula jadi dalam dirinya. Mereka yang memiliki nilai tanggungjawab sosial yang tinggi juga sangat peka terhadap sebarang kerosakan, kemusnahan, eksploitasi, pencemaran dan salah guna yang disengajakan ke atas alam persekitarannya. Dan yang terakhir ialah kelangsungan ketinggian sesebuah peradaban atau ketamadunan dapat dicapai kerana wujudnya masyarakat yang memiliki kesedaran dan penghayatan tinggi terhadap nilai etika yang menjadi teras, wujudnya kebudayaan yang tinggi. Sebagai kesimpulan dalam tajuk ini, dalam peradaban Islam, tanggungjawab sosial telah menjadi asas pembinaan tamadun yang kuat yang dibina oleh ahli masyarakat yang memiliki etika yang mantap. Terusnya, perwatakan baik ini diasaskan oleh pemilikan keimanan yang kuat terhadap Tuhannya. Begitu juga dengan tanggungjawab setiap insan terbahagi kepada 3 perkara penting yang perlu benar-benar difahami, dihayati dan amalkan, iaitu: pertama, tanggungjawab kepada Tuhannya, tanggungjawab kepada diri sendiri dan tanggungjawab kepada orang lain serta persekitarannya. Oleh itu, tanggungjawab sosial ini hanya akan berjaya direalisasikan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara bersungguh-sungguh dan ikhlas.